Okay, hai korang. Okay, selamat datang ke dalam channel YouTube aku. Okay, kali ni aku nak cerita pasal Elizabeth Bathory, wanita yang menjadi inspirasi watak Dracula. Sekiranya anda pernah menonton filem seram dari barat, watak seorang Dracula mungkin tidak asing bagi anda. Dracula boleh digambarkan sebagai satu makhluk bergigi taring yang gemar menghisap darah manusia. Seperti kebanyakan watak fiksyen lain, watak Dracula ini dikatakan diinspirasi oleh seorang individu bernama Elizabeth Bathory. Dia berasal daripada sebuah keluarga bangsawan di Hungary dan dikenali dengan gelaran Elizabeth Bathory. Perempuan yang hidup pada tahun 1560 hingga 1614. Wanita ini dianggap sebagai salah seorang pembunuh terkenal di dunia. Dia mempunyai amalan pelik, iaitu membunuh wanita yang masih dara dan mandi di dalam darah mereka untuk kekal muda. Bagaimanakah perkara ini boleh terjadi? Dikatakan Elizabeth Bathory ini melihat kekejaman di usia mudanya. Tidak banyak yang diketahui mengenai zaman remajanya, namun terdapat satu kisah bagaimana Elizabeth Bathory ini telah didedahkan dengan penyiksaan kejam terhadap manusia lain. Ketika berusia 6 hingga 11 tahun, satu kumpulan Gypsy datang ke istana keluarga untuk membuat persembahan. Gypsy adalah satu kumpulan manusia yang tidak mempunyai penempatan tetap dan gemar berpindah randah dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Tetapi malangnya, salah seorang Gypsy yang datang telah ditangkap setelah diketahui bahawa beliau telah menjual anaknya kepada orang Turki kerana kesempitan hidup. Akibat daripada berita ini, lelaki Gypsy tersebut telah ditangkap dan dijatuhkan hukuman mati. Elizabeth Bathory yang ketika itu masih kecil terdengar tangisan lelaki Gypsy ini sepanjang malam. Keesokan harinya, dia telah menyelinap keluar masuk daripada bilik tidurnya untuk melihat sendiri bentuk penyiksaan yang akan dikenakan terhadap lelaki Gypsy tersebut. Dia terlihat seekor kuda telah dibunuh dan dibelah perutnya. Kemudian lelaki Gypsy tersebut diletakkan di dalam perut kuda tersebut, di mana bahagian kepalanya terletak di bahagian luar. Kemudian perut kuda tersebut dijahit semula dan bangkai kuda serta lelaki Gypsy tersebut diletakkan di bawah cahaya matahari. Bukan sahaja lelaki tersebut tersiksa dengan bahang daripada matahari yang cukup panas, malah dia turut mati dimakan oleh ulat-ulat yang memakan mayat kuda tersebut. Kaedah ini merupakan antara teknik penyiksaan popular yang digunakan di Hungary satu ketika dahulu. Elizabeth Bathory ini juga dikatakan berkahwin dalam usia yang muda. Suatu abad ke-16 sudah menjadi kebiasaan bagi golongan bangsawan untuk mengahwinkan anak mereka pada usia yang begitu muda. Elizabeth Bathory juga tidak terkecualikan. Sewaktu berumur 10 atau 11 tahun, dia telah ditunangkan dengan Ferenc Nadasdy yang dikatakan 5 atau 15 tahun lebih tua daripadanya. Setahun sebelum berkahwin, Elizabeth Bathory ini dikatakan telah mengandung anak Ferenc Nadasdy. Bagi menutup malu, dia telah diasingkan oleh keluarganya buat seketika dan setelah bersalin, anaknya telah diserahkan kepada orang lain untuk menjaga maruah keluarganya. Selepas berkahwin, suaminya telah berjauhan dengannya kerana telah dikerah untuk berperang melawan Turki. Akibat ditinggalkan berseorangan, dia dipercayai tertekan dan mula menghabiskan masa hidupnya bebas dan mula melepaskan tekanan dengan melakukan penyiksaan terhadap orang-orang suruhannya. Elizabeth Bathory juga dikatakan gemar melihat mangsanya menderita. Elizabeth Bathory merupakan seorang yang unik. Dia dikatakan sebagai wanita terawal yang menjadi seorang pembunuh bersiri, dan segalanya dilakukan atas keinginan seksual dan kepuasan semata-mata, tanpa tekanan atau arahan daripada orang lain. Kebiasaannya, wanita bangsawan pada zaman tersebut membunuh orang lain kerana berebut kuasa atau mahu mengekalkan kuasa. Namun, tidak bagi wanita bernama Elizabeth Bathory ini. Dia melakukan pembunuhan atas alasan keseronokan dan melakukannya tanpa rasa bersalah. Semakin tersiksa mangsanya, semakin puaslah dirinya. Terdapat banyak jenis penyiksaan terhadap mangsanya yang pernah dilakukan. Antaranya menggigit mangsa sehingga mati,
membakar hidup-hidup dan meletakkan besi panas pada mereka. Terdapat banyak lagi penyiksaan yang terlalu ngeri untuk dibayangkan. Elizabeth Bathory juga dikatakan merupakan seorang ibu yang sangat baik terhadap anaknya. Bathory merupakan individu yang mempunyai dua watak yang berbeza dalam keluarganya. Dia terkenal sebagai seorang ibu yang baik buat anak-anaknya dan penyayang terhadap suaminya. Dia dan suaminya mempunyai 4 orang anak yang dikenali sebagai, yang pertama adalah Anna, yang kedua adalah Ursula, yang ketiga adalah Katrina, dan yang keempat adalah Paul. Elizabeth Bathory boleh dikatakan bijak untuk melindungi sifat jahatnya daripada anak-anaknya. Terdapat pendapat yang mengatakan bahawa suaminya turut gemar menyeksa orang-orang suruhan mereka. Cuma apa yang membezakan mereka berdua adalah suaminya hanya akan menyeksa dan sesekali tidak akan membunuh mereka. Pendedahan mengenai aktiviti jahatnya Istana Elizabeth Bathory. Pada awalnya, Elizabeth Bathory hanya menyeksa dan membunuh orang-orang suruhan dan hambanya. Namun, lama-kelamaan dia turut melakukan terhadap individu daripada golongan bawahan. Ada di antara mangsanya adalah keluarga yang mempunyai talian keluarga dengan pihak istana, namun hidup sederhana. Kisah ini akhirnya sampai ke pengetahuan Raja Matthias. Beliau kemudiannya telah mengarahkan Count Thurzo, iaitu salah seorang orang besar kaya dan berpengaruh, untuk membuat pemeriksaan dan kunjungan ke istana Elizabeth Bathory. Apa yang ditemui sangat mengejutkan. Di kawasan ruang utamanya terdapat mayat seorang gadis. Terdapat seorang lagi gadis yang masih hidup, namun hanya tinggal nyawa-nyawa ikan kerana badannya penuh berlumuran dengan darah. Malah, terdapat ramai lagi gadis yang ditemui diletakkan dalam penjara khas di istana tersebut. Count Thurzo kemudian telah bertindak mengorek bahagian bawah tanah istana tersebut, menemui lebih 50 mayat yang sudah ditanam. Malah, beliau turut menjumpai senarian nama gadis-gadis yang dipercayai telah dibunuh oleh Elizabeth Bathory, yang jika dihitung jumlahnya kira-kira 650 orang. Elizabeth Bathory merupakan seorang penganut agama Kristian. Setelah membunuh mangsanya, dia pada awalnya telah menyerahkan mayat-mayat mangsanya kepada paderi gereja berdekatan untuk dikebumikan di tanah perkuburan. Lama-kelamaan, pihak gereja mulai curiga mengenai jumlah mayat yang terlalu banyak. Akibatnya, Elizabeth Bathory mula mencari cara lain untuk melupuskan mayat-mayat mangsanya, termasuklah menanamnya di bahagian bawah tanah istananya. Walaupun kegiatan pembunuhannya telah didedahkan, namun mengikut sejarah, Elizabeth Bathory tidak pernah didakwa di mahkamah. Dia dikatakan telah diletakkan di bawah tahanan rumah dan keluarganya telah menggunakan segala kuasa dan pengaruh mereka untuk memastikan tidak didakwa. Mengikut undang-undang, sekiranya dia didapati bersalah, maka segala harta dan tanahnya terpaksa diserahkan kepada pihak istana. Elizabeth Bathory telah dipenjarakan di kastilnya sendiri dan diletakkan di dalam kurungan. Dia terus ditahan di dalam satu set bilik dengan hanya celah kecil yang dibuka untuk menghirup udara dan makanan untuk dimakan. Dia tinggal di sana sehingga 4 tahun, sehingga kematiannya. Pada petang 21 Ogos 1614, Elizabeth Bathory ini mengadu kepada pengawalnya yang tangannya sejuk. Lalu pengawal itu pun menjawab, "Tidak apa-apa, perempuan simpanan, pergilah kamu berbaring." So, Elizabeth Bathory ini pun pergilah berbaring, tidur, dan didapati mati pada waktu pagi. Dia dikebumikan di gereja pada 25 November 1614. So, itu sahaja kisah tentang Elizabeth Bathory ni. So, apa pendapat korang tentang Elizabeth Bathory ni? Ada tak hukuman yang didapat atas perbuatan dia? Pada pendapat aku kesian dengan gadis-gadis yang datang dekat istana dia untuk meminta kerja. Sebab kebanyakan gadis-gadis yang datang dekat istana Elizabeth Bathory ni berasal daripada keluarga yang susah dan miskin, dan gadis-gadis ni datang untuk menolong ibu bapa mereka. Tetapi sampai dia di sana, dia diseksa dan dibunuh dengan kejam oleh Elizabeth Bathory ni. Dan pada masa yang sama, aku berasa kesian dengan Elizabeth Bathory ni sebab sebagai sesama perempuan,
Aku tak rasa yang Elizabeth Bathory ni dia sanggup buat sesuatu yang kejam terhadap gadis-gadis tersebut. Ditambah pula Elizabeth Bathory ni dia mempunyai sifat keibuan yang tinggi. Jadi aku rasa dia tak mungkin buat benda yang kejam seperti itu. Sebab ada ura-ura yang mengatakan Elizabeth Bathory ni tak bersalah. Tapi maklumat untuk yang mengatakan dia tak bersalah ni aku tak jumpa. Jadi itu just sekadar pendapat aku. Kalau korang ada pendapat korang sendiri, korang boleh komen dekat bawah. Nanti aku baca dan balas. Okey, itu sahaja untuk video aku kali ni. Jangan lupa subscribe.